Hai, saya Baharudin bin Kasim, Think Educate anda. Selamat datang ke Tingkah Livebot Series. Sebelum kita mula, jangan lupa tekan butang like dan ikuti visual kami seperti link terlihat yang di bawah. Okay. Hai, selamat datang Tingkah Livebot Series. Hari ini kita akan belajar subjek ekonomi bab 2 tingkatan 4. Okay, dalam bab ini kita akan belajar berkaitan tajuk penentu permintaan dan penentu penawaran. Okay, di sini kalau pelajar lihat di sini ada dua bahagian atau dua grup yang pelajar nampak sini, iaitu penentu permintaan harga barang itu, kemudian di sebelah situ ada penentu penawaran, iaitu bukan harga barang. Bukan harga barang itu terbahagi pula cabang dia pelajar semua, iaitu ada cita rasa, musim, pendapatan, harga barang lain dan sekalian dan sebagainya. Dan di sini juga cikgu terangkan di sini iaitu berkaitan dengan hukum permintaan. Okey, dia harap pelajar telah dan menghafalkan berkaitan dengan hukum permintaan. Ini adalah wajib. Pelajar perlu menghafalkannya sebab dalam soalan peperiksaan banyak dalam soalan peperiksaan esei banyak keluar soalan berkaitan dengan hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Jadi sini cikgu nak terangkan satu persatu untuk pelajar memahami tajuk pasaran. Baiklah, cikgu akan mulakan di tajuk kecil penentu permintaan. Okey, dalam permintaan harga barang itu, maksudnya semakin tinggi harga barang, semakin kurang barang diminta. Maksudnya pengguna atau pembeli tidak akan beli barang yang berharga mahal berbanding barang yang berharga murah. Contohlah saya beli barang harga pen RM1. Mungkin saya akan beli dalam 10 batang pen. Tapi kalau harga pen marker tersebut harganya RM10 satu unit, mungkin saya tidak akan beli atau beli hanya satu sahaja berbanding harga yang murah. Maksud di sini, semakin tinggi harga satu barang, maka semakin kurang kuantiti barang yang diminta dan sebaliknya. Kalau kita lihat di sini pelajar semua, hukum permintaan ini pun dah menyatakan dengan betul, dengan realitinya, semakin tinggi harga satu barang, maka semakin kurang kuantiti yang diminta dan sebaliknya. Okey, ini menunjukkan bahawa hubungan harga barang dengan kuantiti adalah songsang. Semakin tinggi harga barang, semakin kurang kuantiti yang diminta dan sebaliknya. Ini berkaitan dengan harga barang itu untuk penentu permintaan. Baiklah pelajar semua, kita masuk topik kecil penentu penawaran. Lihat di sini, penentu penawaran di sini, cita rasa, ada musim, pendapatan dan sebagainya. Okey, di sini Okey, di sini kalau kita tahu hukum penawaran. Okey, hukum penawaran ni adalah positif. Maksudnya sini, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak kuantiti barang yang ditawarkan. Saya ulang balik Okey, dan hukum penawaran, penawaran ni semakin tinggi harga suatu barang yang ditawarkan, semakin banyak kuantiti barang yang ditawarkan. Maksudnya harga barang meningkat tetapi dia punya kuantiti pun meningkat. Dia follow, ikut sahaja. Ini katakan positif. Contohlah, cikgu sekarang ni beli buku harganya RM5. Okey, RM5 saya beli buku satu, RM5. Minggu depan harga buku meningkat sebanyak RM10 satu. Contoh senangkan RM10 satu. Tapi cikgu tetap membeli juga satu juga dan sebagainya. Jadi hukum pernah mengatakan bahawasanya harga meningkat, kuantiti tetap meningkat. Harganya turun, kuantiti pun menurun. Ini positif. Sama sahaja. Baiklah. Kalau lihat di sini pelajar semua, pelajar akan nampak tajuk cita rasa ni. Apa cita rasa maksudnya? Maksudnya sini katakanlah penduduk Malaysia ini cita rasanya suka menggunakan kenderaan Proton. Contohlah Proton, Saga ke Proton, apa saja Okey banyak pengguna pembeli membeli kereta Proton Saga sebab cita rasa kita rakyat Malaysia ni. Maka walaupun harga kenderaan tersebut mahal, namun pembeli tetap membeli juga. Ini dikatakan dia positif, seimbang, dia naik. Harganya meningkat kereta, permintaan pun meningkat, kuantiti pun meningkat. Tapi harga turun pun kuantiti penawaran pun turun. Maksud di sini, yang cikgu nak terangkan di sini sikit. Okey, untuk penawaran. Okey, apabila harga meningkat, di sini kuantitinya pun meningkat. Apabila harga dia turun, kuantitinya pun menurun. Ini penawaran.
Ya, cita rasa kita ni kan. Contohlah, kita cerita pasal di Kutub Utara. Penduduk di Kutub Utara sejuk, betul? Dia orang memerlukan baju tebal. Jadi walaupun harga baju yang mahal tetap dibeli oleh penduduk atau pembeli sana. Walaupun mahal, katakanlah baju harganya RM100. Bulan depan naik RM1,000. Tetap dibeli oleh pengguna atau pembeli di negara tersebut. Ini katakan seimbang. Itu cita rasa. Okey. Musim. Kalau musim, kaitkan dengan musim perayaan contohnya. Perayaan dan musim sekolah. Cuti sekolah, untuk sekolah. Contoh perayaan ya. Saya cerita pasal untuk penawaran ya. Sini. Okay, musim. Contoh musim raya. Baju banyak dijual. Harga mahal. Kita sebagai pembeli tetap membelinya. Betul ke tidak betul? Cuba fikir. Walaupun harga baju Melayu ni mahal ni, harganya RM100. Tetap dibeli oleh pembeli. Sebab apa? Sebab musim perayaan ni, ya, musim perayaan ni mempengaruhi harga dan kuantiti penawaran. Ingat belajar semua, jangan keliru ya. Tajuknya penawaran. Ni, penawaran. Permintaan di sini. Saya cerita pasal penawaran di sini ya. Jadi penawaran, kuantiti dan harga penawaran positif ketika musim perayaan. Contoh cuti sekolah. Cuti sekolah, nak masuk sekolah. Harga-harga pakaian, baju sebagainya akan menjadi mahal. Tetapi, kita sebagai pembeli tetap akan membelinya. Semakin tinggi harga, semakin tinggi penawarannya untuk barang ini, semakin tinggi harga penawaran, semakin banyak kuantiti yang diminta. Mahal harganya, kuantiti tetap sama. Kurang harganya, tetap sama kuantiti dia. Seimbang. Pendapatan kait dengan gaji kita. Gaji isi rumah. Gaji ibu bapa kita atau isteri rumah lain atau pengguna. Dalam ekonomi ni, konteks ekonomi, pelajar jangan keliru ya. Perkataan isi rumah, pengguna, buruh sebagainya sama sahaja. Di sini ya, Cikgu Bahar akan sebut perkataan seperti isi rumah ataupun pengguna atau beli. Dia sama sahaja. Baiklah. Untuk pendapatan ni, Cikgu sebut tentu isi rumah ya. Untuk isi rumah lah, bapa kita, contoh mak kita. Pendapatan. Semakin tinggi pendapatan kita, semakin banyak kita nak beli barang. Semakin banyak nak shopping lah. Banyak-banyak ya. Walaupun harganya mahal, kita tetap membeli. Masuk di sini, kita kaitkan dengan harga dan kuantiti dia. Pendapatan yang tinggi akan banyak berlakunya kuasa beli wang. Maksudnya, seseorang atau pengguna atau isi rumah yang mempunyai pendapatan yang tinggi akan banyak beli barangan. Jadi penawaran barangan, kuantiti dia di pasaran akan bertambah. Berbanding kita yang bertaraf rendah. Contoh gaji cikgu cuma RM1,000. Gaji cikgu sedikit sahaja. Maka penawaran yang dikeluarkan oleh pekerja tadi, barang hanya sedikit sahaja. Dan saya mungkin akan beli barang yang harganya murah dan sebagainya. Ini pendapatan ni. Jadi kesimpulannya, pendapatan yang banyak mempengaruhi penawaran, permintaan, penawaran, harga dan kuantiti tersebut. Ia yang berkaitan. Harga barang lain. Contoh di sini ya. Cikgu letak harga barang lain di sini. Contohlah. Harga barang lain. Contoh ikan. Ikan harga sekilo RM5. Ayam harga sekilo RM10. Kita akan beli yang murah. Betul? Kita akan beli ayam. Harganya sekilo RM5. Berbanding harga ayam harga sekilo RM10. Maaf ya, saya terang balik ya. Harga ayam RM10 sekilo. Harga ayam RM10 sekilo. Harga daging RM20 lah. Saya contoh. Kita yang berpendapatan rendah akan beli harga yang lebih murah. Maksud di sini, apabila harga barang contoh ayam tadi harga murah, maka banyak penawaran dan kuantiti ayam tersebut. Tetapi kalau harga barang itu mahal, kemungkinan kuantiti barang yang akan dikeluarkan juga akan berkurang ataupun lebih.